Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlina. Allahumma salli ala badrit tamam wa misbahiz zalam wa miftahi daris salam wa syamsi dinil islam Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini, pada siri yang ketiga, insya-Allah kita akan kongsikan, kita akan belajar sedikit ilmu daripada penulisan para ulama, daripada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah berikan nikmat kesihatan, nikmat pendengaran, nikmat melihat, dan yang lebih besar daripada itu adalah nikmat iman dan Islam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, penghulu bagi seluruh makhluk, penghulu bagi seluruh para anbiya, dan penghulu bagi seluruh umat manusia. Dan baginda akan menunggu kita di hari akhirat untuk baginda memberi syafaat kepada seluruh umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam ini kita nak sambung. Sebelum itu, ahlan wa sahlan wa marhaba bikum bagi semua, sama ada yang telah mengikuti dua siaran sebelum ini ataupun yang baru masuk pada malam ini. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semua untuk mempelajari ilmu fardu ain. Bila kita sebut ilmu fardu ain, maka nak tak nak wajib bagi setiap kita. Bila jatuh wajib ini, lebih afdal kita belajar daripada segala-gala urusan hidup kita, kerana ini yang menentukan baik kebaikan kita di akhirat nanti. Bila sebut fardu ain, maka semua semua orang mesti belajar. Tak boleh, tak terlepas pun bagi setiap orang. Bagaimana kita mewajibkan diri kita untuk pergi ke pejabat untuk mencari nafkah. Kalau tidak pergi, mungkin reputasi kerja kita akan menurun, akan dipandang hina oleh bos kita. Begitu juga lebih-lebih lagi kita kena paksa diri kita pada awalnya, insya-Allah nanti Allah akan bagikan kesenangan kita untuk kita mempelajari ilmu fardu ain. Sebelum kita mulakan, saya nak petikkan satu kata-kata. Saya tak ingat sebab dalam nota saya ni tak ingat sama ada hadis Nabi SAW. Siapa yang pernah dengar boleh maklumkan, ataupun kata-kata ulama, sama ada hadis Nabi ataupun kata-kata ulama. Saya tak ingat. Tapi kata-kata ini, semoga bila saya membaca kata-kata ini, ia memberi semangat kepada kita. Apa yang disebut oleh guru saya, Ustaz Audi Afham hafizahullah ta'ala, dia menukilkan kata-kata ini. Dia mengatakan bahawa ilmu ini seperti binatang buruan. Ilmu ini adalah seperti binatang buruan. Apabila kita nak memburu binatang buruan ini, pastinya kita ada alat kelengkapan untuk kita memburu. Jadi alat untuk kita memburu seperti senjata untuk membunuh binatang buruan,
dan tali untuk mengikat, untuk menambat binatang tersebut. Maka begitulah juga ilmu. Ini saya ambil apa yang kita faham daripada kata-kata ini. Dia ada dalam bahasa Arab dia, tapi kita ambil apa yang kita faham daripada kata-kata ini. Maka ilmu ini seperti binatang buruan. Maka bila kita nak memburu binatang buruan tersebut, kita kena ada kelengkapan diri untuk masuk ke hutan untuk memburu binatang buruan. Seperti senjata untuk memburu, sama ada parang ataupun senapang, dan tali untuk mengikat binatang buruan, sama ada kita nak bawa balik setelah disembelih ataupun kita nak bawa balik hidup-hidup binatang tersebut. Maka begitu jugalah ilmu, ilmu yang kita nak belajar. Ilmu ini seperti binatang buruan. Bila kita sebut binatang buruan itu adalah binatang yang liar, yang boleh dimakan oleh umat Islam. Maka nak tak nak, ilmu itu seperti binatang buruan, nak tak nak, kita kena cari alat untuk kita ikat ilmu itu supaya dia tidak terpadam daripada diri kita. Apa alatnya? Antaranya yang wajib kita kena ada adalah kitab, buku, sama ada buku tulis untuk kita catat, dan pensil ataupun pen untuk kita catat, supaya apa yang kita dapat daripada kita belajar ini dia terikat sungguh-sungguh. Seperti mana kita masuk ke dalam hutan, kita nak memburu binatang buruan supaya tidak terlepas, maka begitulah juga persiapan kita untuk mencari ilmu. Ini kata-kata yang semoga bila kita dengar kata-kata ini memberi semangat kepada kita untuk lebih dan istiqamah dalam menuntut ilmu, terutamanya ilmu fardu ain. Baik. Jadi untuk yang baru masuk, alhamdulillah, ini anda boleh lihat pada skrin anda itu matan ataupun kitab yang kita telah PDF-kan, dan yang bagi yang ada kitab boleh tengok kitab sendiri. Dan kita masih berada pada muka surat yang pertama, muqaddimah. Jadi yang baru masuk tidak terlambat lagi lah. Okey, baik. Kita terus baca. Kalau boleh pendahuluan ni kita baca laju sikit, insya-Allah, kalau boleh. Tapi untuk kita faham, insya-Allah kita akan syarah. Baik, qala al-muallifu rahimahullah taala, kita baru sampai sini ya. Berkatalah pengarang kitab ini, iaitu kitab Mukhtasar Abdullah Al-Harari Al-Kafilu bi'ilmi ad-din ad-daruri ala madhhab al-Imam Syafi'i, yang dikarang oleh Al-Khadim Almi Al-Hadith Al-Syarif Al-Syekh Abdullah Al-Harari. Okey, seorang yang alim dari pelbagai sudut ilmu agama. Okey, baik. Jadi kita tengok kat sini, pada yang tiada kitab boleh tengok pada skrin. Okey. Qala al-muallifu rahimahullah taala, berkatalah pengarang kitab ini, al-mudabbiri li jami'il makhluqin, iaitu apa dia? Yang mentadbir sekalian alam ataupun sekalian makhluk. Kita telah jelaskan makhluk ini ataupun alam ni apa? Kullu ma siwallah, iaitu selain daripada Allah. Itu dipanggil sebagai apa? Makhluk. Bila kita kata selain daripada makhluk, maknanya Allah tidak mempunyai apa-apa sifat yang ada pada makhluk. Kalau makhluk duduk, Allah tidak seperti makhluk. Kalau makhluk ada tempat, kita sekarang duduk di tempat masing-masing, maka Allah Subhanahu Wa Taala, wujudnya Allah Taala ini tidak bertempat, kerana tempat ini adalah makhluk Allah. Arash yang dikatakan sebagai tempat para malaikat, itu tempat para malaikat, bukan tempat Allah. Maka kita tidak boleh katakan Allah ini sama dengan makhluk. Ada dua golongan yang kononnya mengiktiraf diri mereka sebagai pengikut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, tetapi mereka mendustakan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, iaitu golongan Mujassimah. Mujassimah ni asal daripada perkataan jisim. Kita pun kadang-kadang sebut perkataan jisim. Jisim ni apa? Badan, fizikal.
Maka Mujassimah ini adalah satu golongan yang menjisimkan Allah, memfizikalkan Allah Subhanahu Wa Taala, menyamakan Allah Taala. Ada lagi satu golongan dipanggil Musyabbihah. Musyabbihah ini apa dia? Menyamakan Allah dengan makhluk. Dua-dua ni golongan yang dusta kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Akan tetapi mereka mengiktiraf diri mereka adalah pengikut tegar Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka bila disebut sini Al-Mudabbiri li jami'il makhluqin, Al-Mudabbiri li jami'il makhluqin, maka kita tahu tidak ada pentadbir ke atas makhluk melainkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Gerak kita, kenyang kita, sakit kita, sihat kita, boleh berlarinya kita, diam kita, maka itu semua adalah di bawah kekuasaan dan pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kena tengok juga nota yang saya belajar daripada Syekh saya. Okey. Baik. Sekejap ya. Okey, jadi kita faham juga daripada Al-Mudabbiril Jami'il Makhluqin, apa yang berlaku di alam ini adalah semuanya ciptaan Allah Ta'ala. Tidak ada satu pun makhluk, tidak ada pun sesuatu yang berlaku di dalam alam ini yang bukan ciptaan Allah Subhanahu Taala. Semua yang berlaku kepada kita adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta kerdipan mata kita pun itu semua semua ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi ada perbuatan kita yang kita boleh pilih, tetapi itu pun dah ditentukan oleh Allah SWT. Dan ada perbuatan kita yang kita tidak ada pilihan untuk buatnya. Contohnya, yang tidak ada pilihan itu adalah contohnya degupan jantung. Kita tidak ada pilihan. Kalau Allah kata tamatlah degupan jantung tu, maknanya berhentilah jantung Farid tu, maka memang akan berhenti. Itu kita tidak ada pilihan. Adapun seperti makan, adapun seperti minum, kita bermain, semua itu adalah pilihan kita, dan itu juga ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh kata ada satu golongan yang mengiktiraf diri mereka dengan mengatakan bahawa apa yang berlaku kepada manusia, apa yang berlaku kepada makhluk tidak ada kaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini golongan yang dipanggil sebagai golongan ni sesat, dipanggil sebagai golongan Qadariyah. Ini maknanya kalau saya tengah cakap panjang-panjang ni, ini syarahan dia. Adapun maksud boleh tengok pada skrin ataupun pada buku tuan-tuan dan puan-puan. Baik, kita sambung. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Baik. Jadi apa dia? Selawat dan salam yang sempurna ke atas penghulu kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan juga para sahabat baginda. Baik. Ini adalah salah satu adab penulis kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pun dalam perintah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mensyorkan kita. Allah nak katakan bahasa yang mudah macam mana, Allah mengajar kepada kita untuk kita banyakkan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Nabi memang darjat dia memang dah terlalu tinggi. Dah terlalu tinggi. Tapi kenapa kita disyorkan untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana Allah sendiri yang memulakan dirinya dengan
berselawat. Allah sendiri berselawat kepada Nabi SAW. Tapi cuma kita jangan bayangkan dalam akal fikiran kita Allah berselawat kepada Nabi itu seperti mana kita ucapkan selawat di dunia ni. Sebab kalamullah ataupun firman-firman Allah ini, kalamullah, kalam Allah yang azali ini, dia tidak terikat dengan huruf, dia tidak terikat dengan bahasa, dia tidak terikat dengan suara. Kita kena faham. Nanti perbahasan ni saya akan bagi tahu. Jangan pening-pening. Perbahasan ni nanti saya akan saya akan bagi tahu. Okey, baik. Okey. Jadi berselawat kepada Nabi SAW ini, anjuran daripada Allah Taala ini ada dalam Al-Quran. Bagi kaum lelaki yang dulunya sebelum PKP ini pergi ke masjid untuk menunaikan solat fardu Jumaat, dia akan dengar Tok Bilal akan membaca satu ayat daripada Al-Quran. Ayat dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tak datang. Okey. Ayat Al-Quran yang Allah anjurkan kepada kita untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang akhir dia, ayat dia bunyi, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Innallaha wa malaa'ani. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Selalu orang kita, rakyat biasa ni, orang awam, dia tak faham kepada ayat ini. Kalau bagi yang pernah belajar bahasa Arab, dia ada satu kalimah dalam ayat Al-Quran ini dipanggil sebagai fi'lul amar, iaitu dalam bahasa Melayunya kata suruh. Yang mana dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada seluruh umat Islam, orang yang beriman, untuk berselawat kepada Nabi SAW. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sallu itu adalah kata suruh yang Allah firmankan untuk kita berselawat kepada Nabi SAW. Kata ulama, bagi kaum lelaki yang dengar ketika hari Jumaat ataupun di mana-mana, sesiapa yang mendengar ayat ini, bila dia dengar perkataan sallu alaihi wasallimu taslima, diharuskan untuk dia berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi ayat ini adalah perintah Allah Subhanahu taala untuk kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud dan difahami daripada hadis Nabi, yang mana Nabi menyebut barang siapa yang berselawat kepada Nabi kepadaku, Nabi kata barang siapa yang berselawat kepadaku di pagi hari sebanyak 10 kali dan di petang hari sebanyak 10 kali, maka tidak ada benda lain yang dia akan dapat di hari akhirat melainkan adalah syafaatku di akhirat nanti. Subhanallahal azim. Kita kena faham apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu taala dan apa yang telah dijanjikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perkara yang pasti berlaku. Maknanya kalau Nabi janji dalam hadis ini, barang siapa yang berselawat pagi hari, barang siapa yang berselawat di petang hari, maka tidak ada benda lain orang itu yang akan dapat di hari akhirat melainkan adalah syafaatku, pertolongan daripadaku. Maknanya pasti orang yang berselawat ini dia akan dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat Nabi, ada sebilangan Nabi yang Allah izinkan untuk memberi syafaat, tidak boleh lawan syafaat baginda Nabi SAW. Kerana apa? Syafaat baginda Nabi SAW sangat besar daripada syafaat Nabi-Nabi yang terdahulu. Maknanya, dan ada hadis yang lain yang mana para Nabi yang lain pun mereka nak duduk di bawah naungan syafaat baginda Nabi SAW. Jadi kita kena faham di situ. Dan kata ulama,
sekiranya selawat itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia merupakan satu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selawat sekiranya selawat itu datang daripada malaikat, ia adalah pengampunan malaikat untuk kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selawat yang kita lafazkan ini adalah juga merupakan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu. Jadi dah habis dah rangkap yang pertama. Okey, baik, kita sambung yang bawah. Qala al-muallif rahimahullah taala, wa ba'du, dan adapun selepas itu, fahadha mukhtasarun jami'un li aghlabi ad-daruriyati allati la yajuzu li kulli mukallafin jahluha min al-i'tiqadi. Okey, tuan-tuan boleh tengoklah apa nota di situ kan yang saya conteng. Dan ada pun selepas itu, maka ini adalah ringkasan. Ni ringkasan, tuan-tuan belajar kitab ni ringkasan, tetapi kata ulama kitab ini siapa yang dah belajar bagi peringkat awam, dia cukup memadai lah untuk kita memahami secara asas apa yang diperlukan bagi setiap orang yang beragama Islam dan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ringkasan yang memuatkan sebahagian besar ilmu agama daruri. Baik. Ad-daruri ni maknanya apa? Yang wajib dipelajari. Ad-daruri ni adalah yang wajib dipelajari. Baik, kita tengok. Kitab yang kita baca ini adalah ringkasan daripada satu kitab yang membahaskan tentang fardu ain, ringkasan. Dan di dalamnya ada ilmu agama yang daruri. Daruri maknanya yang perlu dipelajari oleh setiap manusia. Sama ada, kejap lagi kita bahas tentang bawah tu. Tapi secara awalnya, yang perlu dipelajari oleh setiap manusia. Okey. Yang tidak boleh bagi setiap mukallaf jahil tentangnya. Tengok peringatan awal-awal lagi daripada pengarang kitab ini, iaitu dia kata apa? Kita ulang lagi sekali. Dan ada pun selepas itu, maka ini adalah ringkasan yang memuatkan sebahagian besar ilmu agama. Okey, kita kena faham ilmu agama, dia punya pokok dia ada 3 cabang yang besar. Okey, 3 cabang yang besar yang dipanggil 3-3 ini sebagai fardu ain. Kita tak boleh tinggal satu pun. Iaitu yang pertama adalah ilmu tauhid. Ilmu yang membahaskan tentang sifat-sifat Allah. Bukan membahaskan tentang diri Allah, tidak. Sebab kita tidak mampu untuk membayangkan Allah dan tidak boleh membayangkan Allah itu bagaimana. Yang kedua, ilmu fardu ain termasuk di dalamnya adalah ilmu yang membahaskan tentang hukum hakam ataupun kita sebut ilmu fiqh, tentang solat, tentang haji, tentang puasa, tentang zakat, tentang hukuman-hukuman yang ada dalam Islam, potong tangan bagi mencuri, hukum jual beli, hukum bagaimana kita nak bermuamalah, nak berinteraksi dengan masyarakat, okey, tanggungjawab kita tentang kepada ibu bapa kita. Semua hukum-hukum itu termasuk di dalam ilmu fiqh. Dan yang ketiga adalah ilmu tasawuf, ilmu untuk membersihkan diri supaya diri kita ni bersih untuk menghadapi kematian ataupun yaumul akhirah nanti. Okey, jadi 3 ilmu ini tidak boleh dipisahkan dan wajib. Inilah yang kita akan belajar. Okey, baik. Okey, dan pengarang kata sebahagian besar ilmu agama, sebahagian, ni baru sebahagian. Sebab itu dinamakan mukhtasar, iaitu ringkasan. Okey, ringkasan.
Baik. Yang tidak boleh bagi setiap mukallaf jahil tentangnya. Subhanallahal azim. Baik. Okey. Setakat ni okey. Semua okey. Baik. Sekarang ni saya nak bahas tentang mukallaf. Mukallaf. Ni, perkataan mukallaf. Tuan-tuan cari dekat yang ada kitab, cari perkataan mukallaf. Okey. Ya. Duduk. Okey. Mukallaf. Okey, mukallaf ni dia ada 3 syarat. Tuan-tuan kena catat. Apakah yang dimaksudkan dengan mukallaf? Dalam kitab ni dia kata apa? Dan ada pun selepas itu, maka ini adalah ringkasan yang dimuatkan sebahagian besar ilmu agama daruri yang tidak boleh bagi setiap mukallaf jahil tentangnya. Nak tak nak kena belajar. Tak boleh jahil, tak boleh tak tahu, tak boleh bagi alasan tak nak belajar. Tak boleh tak boleh, tak ada masa untuk mempelajarinya. Daripada perkara-perkara yang berkait dengan i'tiqad. I'tiqad ni adalah perkataan bagi akidah, iaitu tentang tauhid. Baik. Kita nak bahas dulu. Siapakah yang dikatakan sebagai mukallaf? Okey, siapakah yang dikatakan sebagai mukallaf? Mukallaf ni ada 3 syarat. Yang pertama, dia ini baligh. Yang dikatakan seseorang itu mukallaf, dia ni baligh, iaitu cukup umur. Okey. Jadi saya bagi tahu siapakah mukallaf. Ni syarat dia dulu. Yang pertama disebut sebagai mukallaf, dia ini baligh, cukup umur. Yang kedua, dia ni berakal. Orang gila, orang yang memang autism, orang yang memang dilahirkan memang, maaf kata, terencat akal ke apa, dia tidak termasuk dalam mukallaf. Adapun orang yang mabuk, orang yang minum arak, isap dadah, dia mabuk kejap, dia hayal kejap, itu tidak termasuk dalam golongan yang tidak berakal. Dia berakal. Yang membuatkan dia tidak berakal dia sendiri. Okey. Okey, jadi di situ yang kedua, syarat yang kedua. Yang ketiga adalah sampai kepadanya dakwah Islam tersebut. Okey, sampai kepadanya dakwah Islam tersebut. Dan ada yang keempat, setengah ulama mengatakan bahawa iaitu sihat 5 panca indera dia. Okey, sihat 5 panca indera dia. Maka bila cukup 3 ataupun 4 syarat, kalau yang saya dengar daripada syekh saya, guru saya, 3 sajalah, iaitu baligh, cukup umur, kemudian berakal, kemudian sampai dakwah Islam kepadanya. Okey, paling kurang kata ulama, nak dikatakan sampainya dakwah Islam kepada diri kita tu, tiang masjid itu adalah dakwah Islam. Ataupun setengah ulama mengatakan bahawa apabila di satu tempat itu ataupun di mana-mana ada kedengaran laungan azan, itu menandakan dakwah Islam telah sampai kepada diri kita. Kalau kita paling senang, kita nak katakan bahawa bila ada tiang masjid, bila ada wujudnya masjid di situ, bila ada wujudnya surau di situ, maknanya ada orang yang mendirikan ibadah di situ. Maknanya secara tak langsung dakwah Islam itu telah sampai kepada kita. Nak tak nak, kita kena belajar. Melainkan orang yang dikatakan tidak sampai dakwah Islam itu, melainkan ada satu golongan orang asli yang duduk di pendalaman hutan sangat, dan pendakwah Islam ini tidak mampu untuk masuk ke dalamnya. Kerana apa? Mungkin risiko binatang buas, mungkin risiko kalau masuk tak balik-balik dah. Jadi pendakwah Islam ini tidak mampu untuk masuk di kawasan pendalaman.
Adapun orang-orang asli yang di pinggir-pinggir kampung sekarang ni ramai dah pendakwah-pendakwah Islam dah masuk. Jadi golongan yang memang pendakwah tak sampai kepadanya, maka dia tidak dikira sebagai orang yang kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dakwah Islam tak sampai, dia tak cukup syarat mukallaf. Maka syarat mukallaf tadi 3, saya ulang. Yang pertama, baligh, cukup umur. Ada tak kat sini yang belum cukup umur? Mustahil. Macam mana kita nak tentukan orang ini cukup umur? Paling kurang setelah umur 15 tahun, sama ada lelaki ataupun perempuan, sama ada dia tidak sepanjang dia hidup sampai umur 15 tahun dia tak keluar air mani pun, dia tak menghadapi mimpi yang enak, mimpi yang bukan mengerikan, mimpi yang sedap, orang kata. Itu bahasa mudah kita faham Dan terkeluarnya air mani, maka sampai 15 tahun dia tak keluar air mani, cukup saja 15 tahun hijri, maka dia dikira balik walaupun dia tidak keluar air mani. Adapun kebiasaan yang berlaku kepada kita, yang berlaku kepada anak-anak kita, kebiasaannya umur 9 tahun, setengah daripada kanak-kanak ni dah keluar air mani, dah merasai mimpi enak tersebut. Jadi paling kurang, bukan paling kurang, had umur yang dikatakan sudah balik apabila cukup umur seseorang itu, sama ada lelaki ataupun perempuan, dan walaupun tidak keluar air mani tetapi cukup umurnya 15 tahun hijri. Bukan 15 tahun Masihi yang kita ikut Julai, Ogos semua, tak. Tahun Islam cukup saja 15 tahun mengikut tahun Islam, maka dikira sebagai baligh walaupun tak keluar air mani. Sama. Okey? Sama. Ataupun keluar darah haid. Okey? Perempuan berapa umur? 9 tahun lah. Perempuan kebiasaannya 9 tahun dah keluar dah air mani, dah kira cukup umur. Jadi itu dikira baligh. Yang kedua, berakal. Berakal ini adalah memang dia ada masalah akal dia daripada kecil, dan masalah akal itu bukan dia yang jadikan sendiri, tak. Maknanya jadikan sendiri tu, contoh orang yang minum arak, dia hilang akal. Dia hayal kejap tu sehingga boleh langgar orang kita ketika membawa kereta kan. Dia hilang akal dia. Maka nak tak nak, dia tetap juga jatuh kewajipan ke atasnya untuk melakukan solat, puasa, bayar zakat, semua tu. Adapun anak-anak yang Allah uji kepada keluarga itu, contohnya anak autism, ataupun anak yang memang kalau bahasa kasar, sepatutnya tak boleh cakap bahasa ni, tapi bahasa kasarnya terencat akal dia, memang tak cukup pencapaian akal dia tu seperti orang normal, maka dia tidak termasuk di dalam mukallaf. Dia tidak termasuk dalam mukallaf. Adapun orang yang gila, dia kena tengok tempoh. Dia kena tengok tempoh sejak bila dia gila. Kalau dia memang lahir-lahir, doktor kata baby ni ada masalah akal, memang dia berpanjangan sampai bila-bila dan tak boleh diubati, maka dia terangkatlah dirinya sebagai mukallaf. Akan tetapi kalau dia gila disebabkan mungkin dulu dia pernah putus cinta, dia stres, dia gila, maka dia tempoh sepanjang dia sebelum gila tu wajib ke atas dirinya untuk melakukan kefarduan. Dan yang terakhir syarat mukallaf ni tadi, sampai dakwah Islam kepada dirinya. Macam kita dah sampai lah, kita laluan untuk kita pergi ke pekan, ke bandar, tiap-tiap hari lalu depan masjid, tu kira sampai lah. Tiba-tiba tuan-tuan perempuan tanya jiran sebelah, ajak pergi masjid ataupun ajak pergi belajar ilmu agama. Dia kata, aku apa nak belajar ilmu agama, sebab aku tak sampai lagi dakwah. Cakap dia kepala otak.
Sebab itu bukan tidak dikira sampai dakwah Islam. Dah sampai dah. Kita ajak dia pergi mengaji ilmu agama tu pun kira dakwah Islamiah. Maka nak tak nak, mukallaf ini ada 3 syarat yang besar, iaitu baligh, berakal dan sampai dakwah Islamnya kepadanya, sampai dakwah Islam kepadanya. Dan mukallaf ini bukan tertakluk kepada orang Islam saja, seluruh manusia, sama ada dia kafir ataupun Islam. Maka orang-orang kafir, mereka telah mengingkari perintah Allah Ta'ala. Mereka telah melanggar syarat-syarat mukallaf. Sebab mereka baligh juga. Mereka berakal juga. Jiran kita India sebelah, dia tahu Islam. Maknanya bila dia tahu Islam, dakwah Islam itu sampai tak kepada dia? Dah sampai, cuma dia tak nak ikut. Maka itu adalah ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mukallaf ni bukan hanya orang Islam saja. Mukallaf ini untuk seluruh manusia, sama ada dia kafir, non-Muslim ataupun dia Islam. Wajib bila jatuh ke atas dirinya syarat-syarat mukallaf yang kita sebut tadi 3, maka nak tak nak dia pasti kena melakukan kewajipan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan nak tahu tak apa salah satu kewajipan yang wajib kita buat? Salah satunya yang wajib kita buat adalah mempelajari ilmu fardu ain. Adapun bekerja, saya nak kata ni bukan saya nak menafikan supaya kita semua ni tak payah kerja, tak. Adapun bekerja ini dia termasuk di dalam perkara furu' ataupun perkara cabang dalam fiqh, dalam hukum hakam. Dia tidak termasuk dalam perkara asal ataupun perkara yang jadi tonggak utama dalam agama, tidak. Tapi kita kena bekerja lah, nafkah tu wajib. Tapi kewajipan mencari nafkah itu dia di bawah lagi daripada kefarduan yang Allah suruh kita buat. Iaitu apa dia? Salah satunya selain daripada solat, selain daripada puasa, selain daripada bayar zakat yang rukun Islam 5 perkara tu, salah satunya termasuklah mempelajari ilmu fardu ain. Ustaz, bagaimana kalau orang yang tak nak belajar dan tak nak ambil tahu langsung tentang fardu ain, maka jatuh ke atas hukum diri dia berdosa lah. Sebab dia fardu ain, bukan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah macam menguruskan jenazah, salah satu contoh, ataupun macam jual beli. Contohnya dekat taman kita tu, sepanjang deretan kedai tu semua kedai non-Muslim, Cina India. Tapi ada kawan kita yang buka kedai dalam deretan kedai tu, dia saja Islam yang buka kedai runcit. Maka dia telah memadamkan kewajipan ke atas orang lain. Kerana apa? Dia dah buat dah perkara tu. Fardu kifayah, kalau ada orang yang dah buat, maka ke atas kita tidak fardu lagi. Macam menguruskan jenazah. Okey, menguruskan jenazah. Ada AJK yang dah buat, maka kita tak payah tergesa-gesa untuk membuatnya. Sebab ada AJK, maka terpadamlah kewajipan ke atas kita untuk melakukan pengurusan jenazah. Adapun fardu ain, ini setiap manusia, saya, tuan-tuan, adik-adik kita, dia tak boleh share. Fardu ain ni dia tak boleh share. Maka setiap orang kena wajib belajar. Dia jatuh hukum fardu ain. Tak belajar, sebab Allah suruh, antara ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Dorongan Allah kepada kita suruh belajar, iaitu Allah berfirman dengan maksud fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang lebih mengetahui daripada kamu sekiranya kamu tak tahu. Maknanya bertanyalah itu adalah kita kena cari ilmu, cari guru yang boleh mengajar kita. Ataupun kita paling jelas surah Al-Alaq,
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Maknanya tuntutan ke atas kita untuk mempelajari ilmu. Dan Allah sebut tak, antara yang perlu kita ada ketika nak belajar ilmu, apa peralatan yang perlu kita ada ketika nak belajar ilmu? Allah sebut, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. Nak belajar mesti salah satu untuk ikat ilmu ni supaya tidak terpadam dalam diri kita, allama bil qalam. Qalam ni apa? Bukan qalam mandi anak kita tu. Qalam ini qalamun dalam bahasa Arab dia, qalamun dalam bahasa Melayu pen ataupun pensil. Nak tak nak mesti kena catat ilmu ni. Okey. Jadi mempelajari ilmu fardu ain dia termasuk di dalam tanggungjawab bagi seorang mukallaf. Mukallaf ni siapa? Kita semua. Anak-anak kita yang jatuh ke atas dia syarat-syarat mukallaf, maka termasuklah juga. Tidak ada alasan untuk kita melarikan diri daripada mempelajari ilmu fardu ain. Ada seminit lagi. Okey, baik. Kita sambung sikit. Itu mukallaf. Jadi siapa tak faham boleh tulis dekat komen ataupun dekat mesej di bawah tu. Okey. Yang tidak boleh bagi setiap mukallaf jahil tentangnya daripada perkara-perkara yang berkaitan dengan i'tiqad. I'tiqad ni perkara tentang akidah. Terutamanya tentang akidah. Seafdal ilmu dalam mempelajari ilmu agama dan seafdal sebaik-baik ilmu yang perlu kita pelajari adalah ilmu akidah. Kerana apa? Kerana ia membawa kita untuk mengenal Allah, iaitu mengenal Sang Pencipta yang Maha mencipta diri kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Baik. Okey, jelas tak? Saya rasa setakat itu dulu untuk penjelasan. Okey, untuk penjelasan. Jadi okey, jadi ada tak permasalahan ataupun perkara yang tidak difahami yang saya tuturkan? Boleh kita ulang sikit. Jadi untuk hari ini kita faham bahawa kita ini termasuk di dalam mukallaf. Kita tak gila. Kita masih berakal. Kita sudah baligh. Dah 2 syarat dah cukup dah. Dan kita ini sampai dakwah Islamnya. Kalau tak sampai dakwah Islam, tuan-tuan tak masuk dalam Google Meeting ni. Tuan-tuan takkan tahu apa itu Islam, apa itu azan, apa itu hukum hakam, haram halal. Jadi dengan akal kita tahu apa yang dibolehkan oleh Allah Ta'ala, apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Jadi lengkap pada diri kita ini seorang mukallaf. Adapun non-Muslim, dia mukallaf juga, tetapi dia mengingkari yang hujung tu. Apa dia? Dakwah Islam sampai tetapi dia tak nak ikut. Kita Alhamdulillah tu patut bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dakwah Islam sampai dengan melalui apa? Dengan melalui ibu dan ayah kita. Ibu ayah kita ajar kita dengan syahadah dulu. Keluar saja daripada perut ibu kita. Ayah kita terus ambil kita, dukung kita, lafazkan kalimah syahadah. Dan bila kita mati nanti, nak mati di tengah nazak nanti pun, anak-anak kita semua keliling kita. Dan apa yang diajar juga ketika saat kita nazak, dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita patut bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan kita doa banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Ta'ala supaya Allah matikan kita di atas kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan di atas akidah yang benar, iaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi saya tak nak ambil masa yang panjang. Saya rasa setakat itu dulu sampai perkataan i'tiqadi. I'tiqadi ni
dan kita akan sambung pada sesi yang akan datang, iaitu pada membincangkan tentang matan yang disebut oleh pengarang kitab, wa masaila fiqhiyati min at-taharati ila al-hajj wa syai'in min ahkamil muamalati ala madhhabil Imam Syafi'i. Iaitu apa kata Syekh pengarang kitab ini, dan hukum fiqh bermula daripada taharah. Kita akan belajar daripada taharah. Tuan-tuan belilah terjemahan kitab-kitab agama yang membahaskan tentang hukum hakam. Tidak ada satu kitab pun yang pengarang tulis yang dimulakan dengan bab solat, bab zakat. Tak ada. Semua kebanyakan kitab-kitab agama ditulis oleh pengarang tersebut yang dimulakan dengan kitab taharah, iaitu bersuci. Nanti kita akan belajar tentang bersuci hingga haji dan beberapa hukum yang berkait dengan muamalat berdasarkan mazhab Imam Syafi'i. Tak payah belajar mazhab lain. Kita belajar terus terang tentang mazhab Imam Syafi'i. Jadi itulah pegangan kita. Jadi saya rasa setakat itu dulu. Saya buka dalam satu ataupun dua soalan. Boleh bertanyalah, sama ada tuan-tuan nak tulis di mesej di bawah tu, ataupun nak buka mikrofon pun boleh, tak ada masalah. Ada dua persoalan je saya buka, insya-Allah. Ada tak? Kita tengok. Ya, Ustaz Wizan, kata-kata dari Imam Syafi'i maknanya macam mana tu? Tuan-tuan kena faham, imam-imam kita, imam-imam mazhab, iaitu Imam Malik, ketua bagi mazhab Maliki. Imam Hanafi, ketua bagi mazhab Hanafi. Imam Syafi'i, ketua bagi mazhab Syafi'i. Dan Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, iaitu ketua bagi mazhab Hanbali. Mereka ini semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada seorang pun yang terkeluar daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tak ada pun yang join akidah ataupun iman-iman yang sesat. Hatta Imam Hanifah, Imam Abu Hanifah, iaitu ketua bagi mazhab Hanafi, dia menulis 5 buah kitab tentang perbahasan tentang akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Antaranya kitab Fiqhul Akbar, fiqh yang besar. Dan dia ada tulis lagi satu kitab dinamakan Fiqh Asghar, iaitu fiqh yang kecil. Apa yang terkandung dalam kitab Fiqhul Akbar, fiqh yang besar? Semua tentang perbahasan tentang apa dia? Ilmu akidah, ilmu tauhid. Dan dia tulis lagi satu kitab tentang Fiqh Asghar, iaitu fiqh yang kecil. Kalau kita faham tadi, fiqh ni apa? Tentang hukum hakam. Tentang hukum hakam dia letak dalam kitab Fiqhul Asghar, iaitu tentang hukum hakam jual beli, hukum hakam solat. Dia letak pada kitab yang kedua. Tapi kitab yang pertama yang besar tadi, Fiqhul Akbar, fiqh yang besar, semua membahaskan tentang ilmu akidah. Sebab itu saya katakan tadi, ilmu akidah adalah seafdal ilmu. Sebab itu bila kita nak latih anak-anak kita, didiklah mereka dengan ilmu akidah dulu. Hari ini ramai orang yang tidak faham kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan menterjemah Al-Quran itu mengikut, kalau bahasa kasarnya, kepala otak dia sendiri, tanpa berdasarkan ulama'-ulama'. Kerana mereka tolak ulama'. Contohnya golongan-golongan Wahabi yang sekarang ni ada di Malaysia. Kita kena tolak. Okey? Itu kita kena faham. Semua imam kita, imam 4 mazhab ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang tadi yang ilmu itu bagai memburu binatang, kata okey. Betul. Itu kata-kata daripada
Imam Syafi'i, yang mengatakan bahawa ilmu ini seperti binatang buruan, yang tadi yang mula-mula tu. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi ada tak yang nak bertanya lagi? Kenapa wujudnya 4 mazhab walaupun semua imam ahli sunnah wal jamaah dan akidah yang sama? Baik. Wujudnya imam dalam mazhab akidah yang tumpu ulama kita ni, dia pelbagai bidang yang mengajar kita tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan dia tak faham tentang fiqh. Ulama, bila kita sebut ulama, mereka ni telah mencapai darjat yang tinggi dalam ilmu agama, tetapi mereka mengikut bidang masing-masing. Contoh, kita masuk universiti, kita yang sebagai abang, kita memang belajar agama. Adik kita nombor 2, dia ambil bidang lain. Adik nombor kita yang ketiga, dia ambil bidang lain. Tapi semua di bawah payung ibu yang sama. Contoh, contoh. Ataupun dari bawah rumpun yang sama, keturunan yang sama, walaupun bidang dia masuk universiti lain-lain. Jadi contoh yang mengajar kita tentang ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, 2 imam yang besar, iaitu Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. 2 imam ni tuan-tuan dan puan-puan kena ingat. Saya ulang lagi sekali, imam besar dalam bab akidah yang mengajar kita kepada akidah yang benar, yang mengajarkan kita benda yang senang kepada akidah yang benar ini. 2 imam besar, iaitu Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Baik. Dan 2 imam ini adalah tersohor dalam bidang akidah. Ada pun imam-imam yang lain, 4 mazhab. Imam Malik, kalau kita nak baca turutan, tuan-tuan ingat sampai mati, kalau kita nak sebut turutan siapa yang lebih tua dalam menyebut 4 imam ini, mula dengan Imam Malik, iaitu ketua Imam Maliki, ketua mazhab Maliki. Imam Hanafi dia meninggal, barulah wujud Imam Syafi'i. Dia meninggal, barulah lahirnya Imam Syafi'i. Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Baik. Kenapa ada mazhab ini? Mereka mengkhususkan ataupun mereka ini mempermudahkan kita untuk mempelajari, untuk berpegang kepada mazhab fiqh. Ada pun akidahnya tetap berpegang kepada 2 imam yang besar tadi, iaitu Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi dalam bab akidah. Dalam bab fiqh, tersohor dengan 4 imam ini. Imam Malik, Imam Hanafi, Imam mazhab, 4 mazhab yang fiqh tadi tersusul, iaitu dalam bab fiqh tersohor dengan 4 imam ini, iaitu Imam Malik, Imam Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali, Ahmad bin Hanbal. Semua itu berada di bawah naungan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab apa? Mereka berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan mereka berpegang kepada sahabat Nabi SAW, kerana sahabat Nabi ini membawa akidah yang benar daripada Rasulullah. Cuma mereka ini ada pengkhususan sendiri. Sebab itu ada terbitnya 4 imam untuk memudahkan masyarakat ini mempelajari tentang fiqh agama Islam. Kita tak perlu serabut nak pergi belajar mazhab-mazhab lain, takut kita bercampur aduk. Mazhab Maliki dia tak angkat takbir,
tak angkat takbir, tapi dia sebut Allahu Akbar. Jadi bila dia berdiri dalam solat, tangan dia lurus ke bawah. Tapi mazhab Syafi'i dia pegang, dan ada cara dia. Jadi kita ambil yang apa yang telah dilandaskan oleh ulama di Malaysia ini. Jadi 4 mazhab ini adalah pengkhususannya untuk dalam ilmu fiqh, hukum makam. Dan dalam bab akidah, kita ambil yang diajar oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kesemua ulama-ulama ini, imam-imam ini sangat faqih. Okey, tak ada masalah. Cuma mereka semua, kenapa kita kata berpayung di bawah akidah yang sama? Kerana akidah yang sama itu akidah yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Okey. Fiqh perlu kepada perbahasan kerana fiqh lebih fleksibel dan kena ikut zaman dari semasa ke semasa. Akidah tidak perlu kepada perbahasan sebab akidah jelas. Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah yang betulkan macam ni. Dia bukan kata tak perlu perbahasan dalam ilmu akidah, tetapi dia perlu kepada penerangan. Sebab bila kita belajar kepada akidah, kita perlu kepada penjelasan yang jelas supaya kita faham apa yang dituntut oleh Allah kepada kita. Apa yang Allah tuntut kepada kita. Contoh, kita katakan perlu kepada perbahasan kerana apa? Kita nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Imam Ghazali menyebut, Imam Hanafi sebut, la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatul ma'bud. Kita tidak sah bagi ibadah seseorang itu melainkan setelah dia kenal Allah. Maka perbahasan untuk kenal Allah ini dengan cara kita membahaskan tentang sifat-sifat Allah. Ada pun orang yang yang kononnya dia kata semata-mata untuk belajar Al-Quran, ambil terus daripada Al-Quran, sebenarnya mereka secara tak langsung mereka telah menolak kefahaman para ulama. Mereka tak nak guna ulama, mereka nak ambil terus, nak cedok terus daripada Al-Quran. Ini boleh menyebabkan seseorang itu tersalah jalan dan tersalah pilihan dalam bab akidah. Contoh ini perbahasan ni tinggi. Contoh, Allah sebut Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Okey. Ar-Rahman itu Allah, kembali kepada Allah. Ar-Rahman Allah. 'Alal 'arsy istawa. Ala ni maknanya atas. Arsy istawa, di atas arasy. Kalau orang yang kononnya nak ambil Al-Quran terus dalam hidup dia tanpa menilai pandangan ulama, maka dia akan kata Allah itu berada di atas arasy. Sedangkan kita faham bahawa Allah ini walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah ini tak sama dengan makhluk. Kalau orang tu dia kata Allah itu berada di atas arasy, bermakna Allah itu ada tempat. Maka dia telah menyamakan Allah Ta'ala itu dengan makhluk, dengan mengatakan Allah ni ada tempat duduk dia, macam manusia duduk, ada tempat tinggal dia. Subhanallahal azim. Ini perkara yang dilarang dalam Islam dan dilarang oleh baginda Nabi SAW. Sebab apa? Kita tidak boleh sama sekali untuk menyamakan Allah SWT dengan makhluk. Sebab itu kita perlukan kepada perbahasan. Dan sebenarnya kita tak bahas pun, kita mengambil perbahasan para ulama. Ulama kata apa? Alal arsy istawa. Istawa yang dimaksud dalam ayat yang kita baca tadi bukanlah Allah duduk di atas arasy, tetapi nak bagi tahu bahawa arasy itu di bawah kekuasaan dan pentadbiran Allah SWT. Kan kita baca sebelum ni Al-Mudabbiru, Al-Mudabbiri, apa dia? Al-Mudabbiri li jami'il makhlukin. Semua makhluk ini berada di bawah naungan pentadbiran Allah SWT. Jadi orang yang sesat dia akan mengatakan bahawa Allah yang duduk ke arasy. Sedangkan ulama dah bahas dah bahawa ayat itu bukan mengatakan Allah duduk di atas arasy.
tetapi nak mengatakan bahawa makhluk Allah yang paling besar yang namanya Arash adalah di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Allah yang takbir dia. Jadi perlukan kepada perbahasan. Tapi sebenarnya bukan kita yang bahas, kita membaca perbahasan para ulama. Adapun fiqh kita ikut saja apa yang telah digariskan oleh imam-imam setiap mazhab, dan mereka dah bahas pun. Contoh dalam Al-Quran tidak ada cara solat yang hanya ada warka'u ma'ar raqiin, iaitu rukuklah kamu bersama orang yang rukuk, wasjudu ma'as sajidin, sujudlah kamu dengan orang-orang yang sujud. Mana lagi perkataan lain ataupun perbuatan lain? Takbiratul ihram, duduk antara dua sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir, mana lagi? Bagaimana kita tahu cara solat itu? Maka kita telah dijelaskan oleh hadis Nabi, dan perbahasan ini telah dibahaskan oleh para ulama, iaitu sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi kata, solatlah kamu seperti mana aku solat. Kita tak pernah tengok Nabi solat, tetapi macam mana kita tahu? Melalui para ulama. Ulama belajar daripada mana? Daripada guru mereka. Sampailah guru mereka ni, sampailah imam-imam besar ni sempat berjumpa dengan sahabat-sahabat Nabi SAW. Maka sebenarnya kita ikut saja apa yang telah dilandaskan oleh imam-imam dalam mazhab fiqh dan imam-imam mazhab akidah. Dia ada mazhab, ada imam-imam yang lain yang bermazhab, tetapi mereka ni tidak popular. Mazhab akidah ada imam-imam yang mengarangkan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi yang betul-betul tegakkan ataupun yang betul-betul melawan golongan-golongan sesat ini dua imam ni. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dalam bab akidah, dan seorang lagi imam dalam bab akidah, iaitu Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Mereka memperjuangkan, mereka ada mazhab fiqh juga, tetapi mereka lebih ke depan dalam bab akidah. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Malik. Satu ketika Imam Malik ni ditanya oleh penduduk Madinah, dia tanya, kalau tak silap saya nukilkan daripada guru saya, dia tanya, bagaimana keadaan Allah sekarang? Lalu Imam Malik pun orang yang alim, dia tunduk, dan anak murid Imam Malik ketika tu, dia tengok wajah Imam Malik ni sangat berang, sangat marah. Ni nak katakan pegangan imam-imam mazhab ni bukan pegangan yang calang-calang. Mereka berpegang teguh kepada Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi mereka lebih ke depan dalam bab fiqh. Lalu Imam Malik dia fikir, dan anak murid nampak wajah Imam Malik ni macam marah. Lalu dalam seketika waktu dia berhenti bercakap. Lalu setelah beberapa waktu, dia cakap balik dekat orang yang tanya, bagaimanakah keadaan Allah sekarang? Maka dia kata, dia kata, kesimpulan dia kata, ini soalan-soalannya bid'ah yang tak perlu ditanya. Kerana apa? Kita tidak boleh dapat membayangkan keadaan Allah Ta'ala. Siapa yang membayangkan Allah SWT dengan akal fikirannya, maka dia itu tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Contoh, orang tu dia membayangkan Allah ni ada tangan, Allah ni duduk di atas langit. Itu membayangkan Allah. Perkara itu adalah perkara yang menyalahi ajaran agama Islam, dan lebih teruk lagi, dia ni kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi boleh tak jadikan dalil solatlah seperti kamu solat, seperti kamu lihat aku solat itu, untuk tak pergi solat Jumaat pada musim pandemik. Musim pandemik ni kan kita ada dalam Al-Quran wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Allah sebut dalam Al-Quran, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul, ajaran Rasul kamu, iaitu baginda Nabi SAW. Dan Allah tak sebut wa ati'ulul amri. Allah tak sebut pun taatlah kamu kepada pemimpin. Bermaknanya apa? Apabila seseorang pemimpin dia keluarkan kenyataan bahawa di waktu ini tidak dibenarkan ahli qaryah
melainkan AJK masjid saja yang dibenarkan, itu pun gila-gila, yang dibenarkan untuk pergi ke masjid, maka itu tidak menyalahi, kerana dia telah disebut di dalam Al-Quran, wa ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amrikum, iaitu mengikut pemerintah yang sedia ada. Tapi pastikan pemerintah itu yang menegakkan agama Islam lah. Jadi pernah satu ketika di zaman Saidina Umar berlaku penyakit taun. Saidina Umar ini nak pergi ke satu tempat, nak pergi ke negara Syam, sampai di pertengahan jalan ada roadblock. Macam kita lah nak pergi ke daerah lain ada roadblock. Lalu roadblock itu siapa dia? Sahabat Nabi juga. Lalu dia berpesan, sahabat ni yang buat roadblock tu, dia berpesan kepada Saidina Umar, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, lebih baik engkau berpatah balik, kerana negeri yang engkau nak tuju ni, engkau nak pergi ni, telah dijangkiti wabak yang ketika itu adalah wabak taun. Maka Saidina Umar patah balik. Maknanya untuk menjaga, kita belajar maqasidul syariah, kita membelajar tentang maqasid syariah, jaga diri, termasuk dalam anjuran Islam. Jadi setakat ini tidak dibenarkan solat Jumaat itu, tidaklah jatuh hukum seperti mana kita telah mendengar hadis Nabi, siapa yang tidak solat Jumaat 3 hari maka kafir, kan. 3 kali berturut-turut. Itu perlukan penjelasan, wallahu alam. Jadi panjang lebar dah dekat 10.30. Jadi untuk Fahmi Zilan, jelas tak tentang bukan membahagi, tidak. Sebenarnya Imam Syafi'i adalah anak murid kepada Imam Malik. Okey. Imam Syafi'i adalah anak murid Imam Malik. Cukup umur 10 tahun, kalau tak silap Imam Malik 9 ataupun 10 tahun, Imam Malik membenarkan Imam Syafi'i untuk memberikan fatwa. Kita mohon maaf kepada kaum hawa, kaum perempuan, kita hari ini faham, bagi kaum perempuan lebih faham tentang kitaran haid wanita yang paling panjang, yang paling lama adalah 15 hari. Bagaimana kita faham? Sebab Imam Syafi'i dia ambil dia ambil sampel darah 14 orang wanita setiap hari lain. Sebab itu dapatnya hukum dalam mazhab Imam Syafi'i, paling lama darah haid wanita keluar adalah 15 hari. Sebab apa? Imam Syafi'i buat kajian sendiri. Dia ambil sampel darah wanita. Dalam mazhab lain tak ada. Jadi itu dia bukan menjadi perbezaan mazhab ini bukan menjadikan pembalahan, tetapi dia mengikut keadaan sesuatu tu. Dalam mazhab Syafi'i pun ada pendapat yang lama dan pendapat yang baru. Okey, itu saja, wallahu alam. Jadi alhamdulillah, saya rasa tak ada masalah. Kalau ada persoalan boleh WhatsApp lah. Okey, terima kasih tak ilmu. Amin. Semoga saya doakan kita semua berada di bawah naungan Allah dan rahmat Allah, sentiasa berada di bawah rahmat Allah SWT. Dan yang terakhir saya nak tanya, percakapan saya ataupun kata-kata yang saya gunakan ni, adakah dia terlalu tinggi ataupun sederhana ataupun mudah difahami? Tolong komen sikit seorang dua. Kalau kata ni saya nak cuba bagi mudah. Terima kasih Akhi Firdaus Syari. Okey. Jadi kalau kata okey, terima kasih Diana Farida ibu. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi terima kasih kepada semua. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk terus menuntut ilmu, dan ini ilmu fardu ain, wajib kita pelajari. Saya ingatkan kepada anda semua, dan tiap kali kita nak ni, kita ikhlaskan diri kepada Allah SWT, supaya ini juga nafkah kita kepada anak-anak kita. Nafkah bukan saja duit,
bukan makanan, tetapi ia juga kepada dalam bentuk ilmu, ia juga nafkah kepada keluarga kita, terutamanya lelaki. Perlu belajar tentang ini supaya dia dapat sampaikan kepada ahli keluarga dia. Jadi kita akhiri dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan engkau bolak-balikkan hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan diri kami, zuriat kami, pasangan kami dan yang hadir pada hari ini yang indah mata memandang, ya Allah. Jadikan kami semua dapat berjumpa keseluruhannya di dalam syurga-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja. Mohon maaf kalau ada terkasar bahasa. Mohon maaf kalau ada perbahasan yang tidak difahami. Nanti saya akan perbaiki. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi, nak tahu tak Bi? Nak tahu tak? Bi.